Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Amir Ashraf Maslan untuk edisi Buletin Selatan 12 Januari 2015. Universiti Teknologi Malaysia UTM akan menghantar sebuah pasukan penyelidik dan makmal bergerak bagi menjalankan kajian terhadap air di kawasan terjejas banjir, terutama di negeri Pantai Timur. Menurut Timbalan Pengarah Institut Alam Sekitar dan Sumber Air IPASA UTM, Profesor Dr. Muhammad Razman Salim, makmal berkenaan akan menganalisis sampel kandungan air yang tercemar terutama di kawasan pendapatan yang mempunyai perigi yang boleh menyebabkan keracunan kepada penduduk setempat. Telah dicemari oleh air kumbahan disebabkan oleh banjir. Jadi di sini kita akan lihat bahawa air itu mungkin mengandungi E. coli dan sebagainya yang perlu kita analisis. Analisis ini akan dilaksanakan menggunakan sampel-sampel yang akan diambil di beberapa bahagian di Kelantan, di mana perigi-perigi ini air perigi akan disampel dan dianalisis menggunakan makmal bergerak ini. Dan di sini kita mungkin boleh mengetahui apa sebenarnya yang perlu dilaksanakan untuk membaik pulih dari segi pencemaran air ini. Beliau memberitahu pemberita ketika ditemui di Universiti Teknologi Malaysia UTM Johor Bahru. Tambah Profesor Dr. Muhammad Razman, makmal tersebut merupakan yang pertama di negara ini dan akan digerakkan ke Kelantan dalam masa terdekat. Kajian kualiti air tersebut akan disertai 10 pelajar serta pegawai penyelidik. Selain itu, sampel yang telah dianalisis mampu memberi keputusan seawal tempoh 2 hingga 3 jam bergantung kepada jenis analisis yang dibuat. Sekarang ni sebenarnya ada yang tengah pakar yang telah pergi ke sana dan mereka ada menunggu di sana sementara menunggu makmal bergerak ni ke sana. Dan dari sini seterusnya daripada sini 4 orang akan mengikut sama dengan makmal bergerak yang akan ke Kelantan untuk bersama dengan mereka yang telah berada di sana. Seekor ular sawa seberat 60 kg ditemui di tepi akar pokok di Taman Rusa Universiti Teknologi Malaysia UTM. Ular berkenaan didapati bersembunyi selepas membaham seekor rusa di kawasan berkenaan. Menurut pengurus ladang UTM Muhammad Som, beliau menyedari kejadian tersebut pada pukul 8.45 pagi sebelum menghubungi Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM Johor. Katanya reptilia tersebut mungkin menyelinap menerusi pagar di taman berkenaan dan selepas membaham rusa, badannya terlalu besar untuk keluar menerusi pagar. Sementara itu, pasukan JPAM dengan kekuatan 4 anggota tidak berdepan kesukaran ketika operasi tersebut dan berjaya menangkap ular itu dalam tempoh 10 minit. Sebanyak 110 buah sekolah rendah dan menengah di negeri ini mula mengguna pakai sistem pendidikan abad 21. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor, Muhammad Jaiz Sardi berkata sistem yang sudah dilaksanakan di beberapa negara maju itu mempunyai kelebihan dari segi memanfaatkan peralatan teknologi maklumat dan komunikasi ICT pada sesi pembelajaran dan pengajaran. Sebagai permulaan, 110 buah sekolah terpilih akan menjadi perintis sistem berkenaan sebelum diperluaskan ke sekolah seluruh negeri dan negara. Menurut beliau, sistem itu antara lain turut menggalakkan pelajar berinteraksi sesama sendiri dan guru dalam kaedah dua hala. Para guru juga telah diberikan latihan sepanjang musim cuti sekolah lepas bagi memastikan mereka dapat mengendalikan alat pengajaran dan latihan. Beliau berkata demikian selepas meninjau hari pertama persekolahan 2015 di Sekolah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim SIGS semalam. Majlis Perbandaran Muar MPM akan menempat dan menyusun semula pembangunan bandar itu secara berperingkat dengan kos melebihi 70 juta ringgit dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK11. Yang di-Pertua MPM A. Ramli Abdul Rahman berkata, dalam tempoh 5 tahun bermula tahun depan pihaknya akan melakukan penempatan semula Pasar Awam Bentayan dan Hentian Bas Bentayan. Memetik laporan utusan online, pasar awam dan hentian bas seluas 1.2 hektar di Jalan Bentayan itu akan ditempatkan semula di satu kawasan di Jalan Pintasan antara Jalan Datuk Haji Kosai dan Jalan Temenggung Ahmad dengan keluasan 12.14 hektar. Nama baru hentian bas tersebut ialah Maharani Central yang akan dilengkapi dengan ciri dan konsep moden seperti Melaka Central yang menggabungkan perkhidmatan pengangkutan awam seperti bas serta teksi. Menurutnya, tapak hentian bas dan pasar awam lama yang terletak di tebingan Sungai Muar akan dijadikan dataran bentayan selain dibina monumen dan tebingan Sungai Muar. Sebelum pasar awam tersebut dipindahkan, MPM akan melakukan penambahbaikan melibatkan peruntukan 1.5 juta ringgit bagi memastikan keselesaan peniaga dan pelanggan.
Dua pemandu kereta maut manakala seorang lagi pemandu pacuan 4 roda terselamat dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan di Batu Lima, Jalan Yong Ping, Parit Sulong, Batu Pahat baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Batu Pahat ACP Din Ahmad berkata, kejadian berlaku pada 10 malam menyebabkan Zainal Sarbini 53 tahun dari Parit Yani serta M Ravindran 38 tahun dari Taman Kota Yong Ping meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut ACP Din Ahmad, kejadian dipercayai berlaku apabila kereta yang dipandu seorang mangsa gagal memotong sebuah kenderaan lain di hadapan, lalu mengakibatkan pertembungan dengan kereta seorang lagi mangsa yang datang dari arah bertentangan. Berdasarkan siasatan awal, terdapat kesan geseran di tempat kejadian selain keadaan lokasi kemalangan ketika itu adalah gelap, berkabus dan sedikit curam. Seterusnya, laporan sukan bersama Nashita Amri dalam Arena Selatan. Persatuan Bola Sepak Negeri Johor PBNJ akan memberi tumpuan 100% terhadap bakat yang dimiliki oleh anak tempatan di negeri ini. Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkata, usaha itu bukan sahaja memberi manfaat kepada pembangunan sukan bola sepak di peringkat negeri, malah di peringkat kebangsaan secara keseluruhannya. Selain itu, Tunku Ismail juga Presiden PBNJ turut dikatakan akan melihat kepentingan penjenamaan Johor Darul Takzim untuk dikenali di seluruh dunia. Sekian sahaja untuk edisi Buletin Selatan hari ini. Terus menonton kami untuk paparan berita yang menarik. Salam takzim.